Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novatina Nabilah binti Ibrahim, nombor matrik A167942 di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Rozia Siddiq alias Mat Siddiq akan membentangkan penulisan latihan ilmiah yang bertajuk Perkembangan Kesenian Islam pada Zaman Abbasiyah. Latar belakang kajian. Kerajaan Abbasiyah telah diperintah oleh seramai 37 orang khalifah, akan tetapi tidak kesemua khalifah-khalifah telah mencapai kejayaan cemerlang dalam setiap pemerintahan mereka. Sejarah bermulanya pentadbiran kerajaan Abbasiyah bermula dengan puak Bani Abbas yang berasal daripada keturunan Al-Abbas, iaitu bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara keturunan Al-Abbas tersebut, telah muncul tokoh-tokoh perjuangan yang telah menggulingkan kerajaan sebelum ini, iaitu Kerajaan Umayyah di Damsyik. Disebabkan itu, telah munculnya Kerajaan Abbasiyah di Baghdad yang merupakan sebuah kerajaan yang menciptakan pelbagai ilmu pengetahuan dan membangunkan sebuah tamadun yang unggul. Lantaran daripada itu, Kerajaan Abbasiyah dilihat telah mencapai pelbagai pencapaian gemilang dalam pelbagai aspek. Antaranya ialah aspek politik, ekonomi, intelektual dan juga kesenian. Pernyataan masalah bagi kajian saya ialah, menurut Willie Blackwell 2017, beliau menyatakan zaman keemasan atau dikenali sebagai The Golden Age ketika era pemerintahan Abbasiyah adalah zaman yang kaya dengan kesenian. Terutamanya elemen seni bina asasnya adalah Baghdad. Namun begitu, kajian seni dan seni bina Islam pada tempoh itu masih banyak kekurangan dan samar-samar. Oleh itu, kajian ini akan menerangkan mengenai perkembangan kesenian Islam yang wujud sepanjang pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Kajian ini dilakukan untuk mencapai objektif seperti berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi kesenian Islam. Yang kedua, untuk menganalisis perkembangan kesenian Islam pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Dan yang ketiga, untuk meneliti biografi tokoh yang terlibat dalam setiap kesenian yang ada ketika era Abbasiyah. Seterusnya, metod kajian. Di dalam kajian ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian, iaitu yang pertama, kaedah kualitatif. Kaedah ini melibatkan kajian sejarah, iaitu penelitian terhadap kandungan teks. Yang kedua, saya telah menggunakan kaedah kajian kepustakaan. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan kefahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai kajian saya. Kaedah yang ketiga ialah kaedah menganalisis data. Kaedah ini digunakan bagi memastikan ketepatan maklumat yang terdapat pada sumber dan bahaya yang dirujuk. Dapatan kajian yang saya perolehi ialah, yang pertama, definisi kesenian Islam. Yang kedua, perkembangan kesenian Islam. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh yang terlibat dalam kesenian Islam. Antara dapatan kajian saya yang pertama ialah definisi kesenian Islam. Secara umumnya, seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang membawa erti seperti indah, halus, lembut dan sebagainya. Manakala dalam bahasa Inggeris, seni disebut sebagai art yang berasal daripada bahasa Yunani yang membawa makna kecekapan dan kebolehan. Dalam erti kata lain, kesenian adalah usaha untuk membentuk kesenangan yang mana kesenangan adalah salah satu daripada naluri asasi manusia. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai seni Islam. Seni Islam ialah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah, syarak dan akhlak. Sedangkan seni yang tidak mempunyai nilai-nilai tersebut dikatakan seni yang tidak digalakkan oleh Allah SWT. Dalam erti kata lain, kesenian Islam merupakan usaha dan upaya
serta buah fikiran umat Islam untuk menghasilkan sesuatu yang indah. Menurut Lois Lamia Al-Faruqi, beliau mengatakan kesenian Islam bukanlah terhad kepada hasil ciptaan yang dihasilkan atau bangunan yang berunsur keagamaan semata-mata. Bahkan, kesenian juga meliputi semua hasil ciptaan yang dihasilkan melalui kemahiran dan mempunyai nilai estetika dan menyampaikan perutusan Islam tidak mengira sama ada digunakan untuk tujuan keagamaan ataupun tidak. Antara dapatan kajian saya yang kedua ialah perkembangan kesenian Islam pada zaman Abbasiyah. Yang pertama ialah seni bina. Menurut Ibn Khaldun, beliau berpendapat bahawa seni bina merupakan satu daripada ciri ketamadunan yang penting kerana ianya merupakan lambang atau mercu tanda kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. Keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur berdasarkan kepada pencapaian dalam bidang seni bina. Justru itu, seni bina merupakan perkembangan kesenian Islam yang pertama pada zaman Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan bukti betapa tingginya mutu seni bina yang dicapai oleh umat Islam serta kehebatan kota Baghdad telah membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan kebudayaan dan kesenian Islam pada zaman tersebut. Seterusnya, seni bina pada zaman Abbasiyah terus berkembang, antaranya ketika pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau telah membina sebuah istana yang digelar sebagai Istana Emas, iaitu di kota Baghdad. Istana tersebut telah menjadi tempat berkembangnya seni ukir dan khat. Antara kesenian Islam yang terdapat pada zaman Abbasiyah ialah seni muzik. Muzik ditakrifkan sebagai bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan. Berkembangnya seni muzik ketika era Abbasiyah apabila lahirnya para penyanyi di Istana Khalifah, iaitu di kota Baghdad, serta berlakunya penerjemahan kitab muzik daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Disebabkan itu, munculnya alat-alat muzik seperti gitar, kecapi dan sebagainya. Kesannya, lahirlah ramai-ramai tokoh yang terkemuka dan arif dalam bidang muzik seperti Al-Farabi, Al-Kindi dan sebagainya. Perkembangan kesenian Islam yang seterusnya ialah seni kesusasteraan. Seni kesusasteraan Islam dikatakan bermula sejak turunnya wahyu daripada Allah SWT yang terakhir, iaitu Kitab Al-Quran Al-Karim. Kitab Al-Quran Al-Karim dikatakan sumber kesusasteraan Islam, iaitu dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek keindahan bahasa dan yang kedua, dari segi isi kandungan. Dapat kita lihat, seni kesusasteraan Islam pada zaman Abbasiyah telah dihasilkan dalam bentuk puisi, syair dan prosa, iaitu kisah ataupun cerita. Selain itu juga, perkembangan kesusasteraan yang lain pada zaman tersebut adalah melalui penterjemahan, iaitu penterjemahan dari bahasa asing, iaitu melalui buku Kalilah Dimnah, yang mana buku itu telah diterjemahkan daripada bahasa Parsi kepada bahasa Arab. Selain itu juga, antara ilmu-ilmu lain yang berkembang ketika pemerintahan Abbasiyah ialah seperti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, arud dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini telah berkembang dengan pesat. Seterusnya, dapatan kajian saya yang terakhir ialah
tokoh-tokoh yang terlibat dalam kesenian Islam. Antara biografi tokoh seni muzik ialah Al-Farabi. Al-Farabi atau nama sebenar beliau ialah Abu Nasru Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan. Beliau dilahirkan pada tahun 874 Masihi di Khorasan, Turki. Beliau dikatakan banyak menyumbang dari segi pemikiran serta penghasilan buku dalam bidang falsafah, mantik, sosiologi, sains dan muzik. Di dalam seni muzik, Al-Farabi merupakan seorang pemuzik yang handal dan lagu hasilan karya beliau meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengar. Selain itu juga, Al-Farabi mempunyai kemampuan bermain alat muzik. Beliau juga telah berjaya mencipta sejenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. Antara kitab utama beliau dalam bidang muzik adalah kitab Al-Musiqa. Tokoh yang seterusnya ialah Abu Nuwas. Abu Nuwas atau dikenali sebagai Abu Nawas. Beliau dilahirkan di Khuzistan, Parsi pada tahun 756 Masihi. Beliau merupakan seorang penyair dalam kesusastraan Arab. Namun, syair beliau dikatakan bersifat memuji kecantikan wanita kerana tabiatnya yang suka berpeleseran dengan wanita. Dikatakan juga Abu Nuwas seorang penyair yang menggambarkan kerosakan akhlak dalam segenap sudut. Rumusan bagi kajian saya ialah kesenian Islam bukan hanyalah seni kebudayaan semata-mata, akan tetapi ianya dicetuskan dengan niat untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Sedangkan seni yang tidak berbentuk Islam diciptakan untuk tujuan merosakkan akidah, akhlak dan sebagainya. Kesimpulannya, perkembangan kesenian Islam pada zaman Kerajaan Abbasiyah telah banyak menyumbang dalam tamadun Islam sehingga ke hari ini, serta telah melahirkan ramai intelektual kesenian Islam dalam pelbagai bidang. Lantaran itu, generasi kini perlulah merasa bangga dengan sumbangan ilmuwan Islam yang telah banyak berbakti, terutamanya dalam bidang kesenian, dan perlu memberi perhatian akan ilmu pengetahuan terhadap kesenian Islam. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.